terima sebagai suatu keyakinan. Dia ingat selama ni aku duk kena tipu memang aku tak percaya sama sekali adanya azab kubur. Katalah ni dalam ni kata, nampak ya, aku tak percaya sama sekali bahawa adanya azab kubur. Bagi dia tidak ada azab kubur. Dia kata lagu tu, dia ingat lagu tu, dia niat lagu tu dan dia yakin, murtad masa tu juga. Kacau tu. Ya. Kedua dia bercakap macam tadi dia bercakap tadi. Pada muka surat 2 ya, nazarallahu amran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita yang mendengar, yang mengikuti serta yang menghayati apa yang kita dengar daripada baginda besar Nabi yang di hadis syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul fitan. Dalam sini dia tulis abwabul fitnah. Ya, sama ya. Abwabul fitan ni maknanya bab yang hadis dalam kitab ni menjurus kepada menceritakan kepada perkara-perkara fitnah yang berlaku di akhir zaman. Ya. Seperti yang berlaku sekarang di Gaza, itu adalah fitnah akhir zaman ya. Menandakan bahawa dunia ni akan kiamat, hampir kepada kiamat. Abwabul fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab haru biru di dunia, di sinilah tempat bicaranya. Semuanya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, masalah haru biru yang diturunkan Allah ke atas muka bumi. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula huru hara yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, kemudian daripada wafatnya baginda besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat Nabi barulah berlaku fitnah-fitnah ini. Ya, dan khabarnya banyak tersebut di dalam hadis Rasulullah. Ya, setengahnya ada didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Ulama yang menyusun kitab hadis ini namanya Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, di dalam sunannya. Jadi dia lebih terkenal sebagai ulama sunan. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, nama aja Sunan At-Tirmidzi. Ini kitabnya. Jadi kitab ini telah mengandungi lebih kurang dalam 22 juzuk ya, 22 juzuk, menampung lebih kurang 10,000 hadis. 10,000 hadis yang telah pun dipindah kepada bahasa Melayu, terjemah serta diberi syarah oleh Al-Alamah Al-Fahamah Dr. Idris Al-Marbawi ya, yang telah pun kembali ke rahmatullah, mangkat pada tahun 97 ya, di mana di antara kitab inilah yang kita baca sekarang ni. Jadi hadis-hadis yang dalam kitab ini semuanya riwayat daripada Abu Isa At-Tirmidzi, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini setengah ada riwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunannya, dan setengahnya di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ada juga dalam kitab Bukhari, Muslim ya. Begitu juga kitab-kitab lain yang disebutkan dalam kumpulan kitab-kitab hadis dengan beberapa hadis dan perkataan ulama. Perkataan ulama dia punya syarah ya. Kitab ini diberi syarah oleh ulama kita, ulama Melayu, ulama Jawi kita, iaitu Idris Al-Marbawi ya, rahimahullah anhu. Baik. Kita mula dengan bab yang pertama lah, bab ma ja'ala yahillu damu mri'in muslimin ila bi ihda salas. Dia kata setengah datangnya daripada menyatakan tiada dihalalkan darah seseorang daripada orang Islam melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Ya. Jadi maknanya antara perintah daripada Allah yang ada termaktub dalam surah Furqan. Kalau kita buka surah Furqan, ya, ada perintah daripada Allah di mana kita tidak boleh membunuh manusia sama kita manusia, melainkan
pada yang hak ni maknanya ada 3 sebab ya boleh bunuh orang. Ya. Jadi ada 3 sebab lah yang boleh bunuh orang. Yang boleh bunuh pun pemerintah, bukan kita. Ya. Bukan kita pilih rabut dia, heret dia, sembelih dia, tak boleh nak. Ini diserah kepada pemerintah. Ya. Apabila terdapat 3 kesalahan besar, barulah boleh dihalalkan darahnya untuk diqisas. Qisas maknanya dihukum dia. Ketahui kiranya saudaraku adalah huru-hara dan gempar yang besar di atas muka bumi ini ialah daripada berkelahi-kelahian dan bertengkar-tengkaran sampai jadi berbunuh-bunuhan, dan jadilah daripada segala tersebut itu bertumpah-tumpahan darah di atas muka bumi ini. Dengan kerana itu syarak kita memberi jaga. Ya, syarak memberi jaga. Ingat ke atas orang-orang Islam akan tiada harus ni tak boleh. Bukan harus ni boleh. Ya, tiada harus ni maknanya tiada boleh. Harus istilah bahasa yang dipakai oleh ulama sebagai adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diguna ulama, khususan ulama Syafi'iyah, menggunakan istilah harus. Dia tak kata wajib. Dia nak kata wajib ke, dia tak boleh kata tak boleh. Dikatakan harus. Makna kata, maka ingatlah kata orang-orang Islam akan tiada harus menumpah darah seseorang Muslim di bumi, melainkan dengan kerana salah satu daripada perkara yang sebagai tersebut dalam hadis pada masalah 4 yang akan datang. Baik. Masalah lagi, dia kupas dululah. Awal huru-hara dan gempar besar dengan sebab berbunuh-bunuhan sama Islam. Kemudian daripada wafat baginda besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah perbunuhan yang jadi ke atas Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitnah yang besar yang berlaku lepas mangkat Nabi ini, iaitu pembunuhan Sayyidina Utsman. Ya, sebelum tu Umar pun dibunuh juga, Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dibunuh tu atas makna kata kemarahan seorang hamba yang telah pun dibebaskan, iaitu disebut sebagai Lu'lu', ya, Lu'lu' ya, di mana beliau ini adalah di antara bangsa Rom yang telah ditawan dan dimerdekakan menjadi khadam hamba kepada seorang sahabat Nabi. Dia marah kerana pada zaman Umar ni dikenakan cukai. Baru ada cukai, kita cukai itu baru mula berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ya, sebelum tu tidak ada cukai. Ya, orang kerja tak bayar cukai. Tidaklah urusan cukai ni. Cuma bila datang Sayyidina Umar, maka beliau telah meletakkan satu hukum di mana orang yang bekerja wajib kena bayar cukai. Dah ada awal lembaga hasil tu lah pada zaman Umar lagi. Beliau telah mengadakan satu perkara yang bid'ah. Nabi tak buat, Abu Bakar pun tak buat, tapi Umar yang mula mereka mengadakan cukai. Maka itu orang kerja semua kena bayar cukai dan semua orang kena bekerja, termasuklah hamba abdi. Pada hukum asal hamba abdi ini tidak ada gaji. Dia hamba abdi 100%. Dia kena kerja dia kepada tuan dia. Apa yang diarah di perintah tuan dia, dia kena jalankan. Tidak boleh minta upah, tidak ada upah. Tapi bila zaman Umar kata kena bayar cukai, hamba abdi ini pun kena bayar gaji. Tuan yang punya hamba-hamba abdi ini kena bayar gaji kepada hamba abdinya. Ya, Mughirah ibnu Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi, dialah ada seorang abdi namanya Lu'lu' al-Firus, nama dia Lu'lu' al-Firus. Kemudian dia bayar gajilah kepada hamba dia Lu'lu' tadi ni, tapi dia bayar gaji, dia potong cukai 50%, 50%. Oh, banyak tu, mana boleh potong 50% dia potong gaji kawan tu nak bayar cukai. Maka dia pergi mengadu ke Umar. Hari pertama mengadu, ya Amirul Mukminin, tolong nasihat tuan saya Mughirah ibnu Syu'bah ni, dia kenakan cukai begitu besar, cukai begitu tinggi kepada saya. Umar kata, insya-Allah
akan aku maklum kepada Tuhan kamu. InsyaAllah. Itu saja hari pertama. Hari kedua, dia tak sabar sangat lah. Dia nak dandan perkara tu berlaku. Hari kedua, ketika Umar memimpin sembahyang maghrib, dia tikam daripada belakang, ya, sebanyak 13 tikaman. 13 tikaman bertubi-tubi. Umar pun rebah, jatuh, ya. Kemudian Umar masih lagi dalam keadaan duduk memimpin sembahyang jemaah sampai habis. Sampai selesai, ya. Dan Umar masih hidup lagi dalam 3 hari, ya. Dia kena tikam pada hari Isnin, dia mati pada hari Rabu, ya, ikut macam Nabi juga, ya. Rasulullah pun 3 hari, ya, simpan 3 hari. Jadi dia pula hidup 3 hari, nah, hari Rabu baru disimpan. Itu Umar. Ini fitnah yang pertama lah berlaku. Tapi tidaklah begitu zalim sangat, satu orang buat kerja kerana marah. Tapi Osman ni cukup zalim sungguh, ya. Zalim ngeri, ya. Dan amat, kita kata amat besar sekali, ya, fitnahnya. Itu yang dicerita dalam hadis inilah. Itu kita kaitkan dengan ceritanya, ya. Awal huru-hara yang gempar besar ini berlaku atas Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah ketiga Rasulullah. Maka dengan kerana kebunuhan Sayyidina Utsman itu menjadi jatuh peperangan besar antara Siti Aisyah dengan isteri Rasulullah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu dia punya punca dia tu. Dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman tadi, bukan hanya sekadar habis dekat tu aja. Dia rawit sampai jadi peperangan besar, ya, kerana Sayyidina Ali tidak mengambil bela, ya. Sayyidina Ali dia jadi Amir Mukminin, jadi khalifah ganti Sayyidina Utsman, tapi dia tidak mengambil tindak ke atas orang yang bunuh Utsman, ya. Dia tidak mengambil apa-apa tindakan, ya. Dia tak ambil tindakan ni kerana tidak dibenarkan oleh Sayyidina Utsman. Ini kita cerita sikitlah bagaimana riwayat berlakunya pembunuhan Sayyidina Utsman ni. Kita bawa dulu hadis ni dengan hukum yang disebut dalam hadis ini. Baik. Jadi makanya apabila mangkatnya Sayyidina Utsman dibunuh tadi ini, perkara itu tidak selesai, tapi berlaku pula peperangan Jamal dia panggil. Peperangan Jamal ni peperangan unta. Kerana Aisyah isteri Nabi SAW berperang dengan Sayyidina Ali. Itu dia, itu fitnah lagi besar lah. Ya, sama-sama sahabat, sama-sama keluarga berperang. Ummul Mukminin Aisyah berperang dengan Sayyidina Ali. Kebetulan Aisyah dia tak perang lah, dia tak bawa lah pedang pergi tantai orang. Dia duduk atas unta. Sebagai ketua, ya lah, duduk atas unta. Unta tu masuk dalam medan peperangan tu. Ya. Dia pula perang, dia tak perang lah. Dia duduk atas unta lah, masuk juga dalam peperangan tu. Jadi kalahlah, Sayyidina Aisyah kalah kerana kaki unta tu dipotong. Kebetulan dia potong kaki unta tu rebah, Aisyah pun jatuh. Bila Aisyah pun jatuh, dia tawan lah. Tapi tawan kerana dia isteri Nabi, dia tak ada lah hukum dia ke dera dia, tidaklah. Dia bawa dia hantar balik ke Madinah lah dengan selamat, ya. Tapi kemenangan di pihak Ali. Bukan hanya sekadar itu, dia kata lagi di sini, ya. Berlaku peperangan yang amat hebat antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala dengan Sayyidina Ali. Perang pula lagi Muawiyah ibnu Sufyan berperang lagi dengan Sayyidina Ali. Lanjutannya di satu daerah namanya Siffin, ya, dekat dengan sungai Tigris, ya, sungai Dajlah di Iraq. Ada satu kawasan daerah namanya Siffin, ya. Jadi mereka berperang di situ antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ibnu Sufyan. Ya, itu dia punya rawit itu, ya, rawit, dia tarik sampai ke situ. Itulah fitnah besar. Maka ramailah sahabat-sahabat Nabi yang syahid. Dikira syahid, berperang di pasar Madipan ni adalah syahid. Ibnu Ruslan, seorang ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Matnuz Zubat, dia menerangkan bahwasanya peperangan antara para sahabat Nabi ini adalah untuk memutuskan hukum. Nampak perang mereka, hujah dia maknanya kata dengan peperangan. Ya, kita nak berhujah hukum ni banyak sebab lah. Kita boleh guna hadis,
boleh guna Quran, ya, kita boleh guna kemunasabahan akal untuk hujah, dan masuk yang terbaru boleh mencari kita boleh membentuk hukum ataupun kita nak boleh memutuskan hukum dengan cara peperangan. Nampak? Jadi sahabat ni berperang tu merupakan satu hujah untuk mencari hukum, bukan untuk kemenangan atau nak tawan jajahan. Tidak, itu kelebihan dia. Jadi maka tu siapa yang menang peperangan tu dapat 2 pahala. Siapa yang kalah peperangan masih dapat 1 pahala. Ini kata Ibnu Ruslan, ya, kelebihan para sahabat Nabi tak sama dengan orang awam yang lain, ya. Peperang kita tak sama. Perang Iran dengan Iraq dulu, ya, itu tak masuk dalam bab ni. Ya, peperangan antara Syiah Haiti dengan Saudi sampai berjalan sampai sekarang duk perang lagi, ya, Saudi dengan Haiti Yaman, ya. Syiah Haiti Yaman masih berperang sekarang. Ini tak masuk, tidak dikira sebagai peperangan yang mencari ijtihad ataupun mencari hukum, tidak, ya. Jadi siapa yang mati, yang bunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh pun masuk neraka. Yang bunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh masuk neraka. Sehingga sahabat tanya kat Nabi, yang bunuh masuk neraka tu patutlah. Tapi pasal apa yang kena bunuh ni pun masuk neraka? Yang kena bunuh tu pun dia pun cari jalan nak bunuh yang pembunuh tadi, betul tak? Oleh kerana dia tak berdaya membunuh, dia dibunuh. Dua-dua masuk neraka lah. Nampak, ya? Begitulah. Faham, ya? Jadi kita ambil macam tu. Baik, sambung. Dan kata tadi ini, berkekalan huru-hara itu fitnah dan rusuh sama-sama Islam beberapa lama. Oleh awal mula baginda Osman mau kena bunuh, iaitu datang satu puak daripada orang-orang kutu-kutu pekan, dia panggil. Kutu-kutu pekan negeri Mesir ke negeri Madinah. Ataupun jelasnya puak Khawarij. Puak Khawarij. Puak Khawarij ni satu puak yang tidak menyokong perbalahan oleh kerana nak lantik khalifah. Dah berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Keturunan Muawiyah ni depa juga pun nak jawatan. Keturunan Ali pun nak juga jawatan. Jadi bila depa berperang untuk nak cari penyelesaian siapa yang layak jadi khalifah. Itu peperangan tu, ya. Jadi makanya dalam peperangan ini ada pihak yang menyokong Ali, ada pihak yang menyokong Muawiyah. Ada pihak yang tak sokong dua-dua. Ya, Ali pun dia tak sokong, Muawiyah pun dia tak sokong. Ini puak Khawarij dia panggil. Khawarij. Puak ni lah dia orang ni datang daripada Mesir. Ya. Jadi maknanya kumpulan ini telah datang lebih kurang dalam 300 orang lah. Mereka telah turun ke Madinah atas tidak puas hatinya kepada Sayyidina Osman, maka mereka telah mengepung rumah Sayyidina Osman selama 40 hari. 40 hari kepung, nampak tak? Tahan makanan, minuman tak masuk. Macam duk berlaku di Gaza sekarang ini, ya. Israel blok, potong elektrik, tak ada minyak, tak ada makan, tak ada air, rupanya daripada buat kat Sayyidina Osman 40 hari, ya. Ayak tak boleh masuk, tak boleh bagi ayak, tak boleh bagi makanan, biar mati lapar. Itu dia. No? Kemudian pihak Sayyidina Ali pun bertahan, kan? Sayyidina Ali dengan beberapa orang sahabat yang lain cuba memelihara lah, jaga, ya, supaya mereka tidak mencedera ataupun membunuh Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Osman kata, hampa semua balik. Aku tidak mau sebarang pertahanan. Jangan ada siapa-siapa cuba melindungi aku. Nampak? Hampa semua balik. Balik, tinggal aku dengan Allah. Nampak tak? Itu urusan dia lah, ya. Sayyidina Osman telah dibunuh dengan kejam lah. Dibunuh dengan kejam. Isteri dia juga putus jari. Ya. Anak dia 2 orang. Anak perempuan dia 2 orang mati, syahid. Kemudian ada 3 orang lagi pembantu dia juga mati. Jadi 6 orang mati. 6 orang mati, 3 orang termasuk Sayyidina Osman, dia dapat mayat-mayat itu dikebumikanlah di tanah perkuburan Madinah. Yang lagi 3 orang tu dia orang campak di padang pasir, dimakan oleh anjing. Jadi berlaku pembunuhan itu, hari itu berlaku pada hari Jumaat 18 Zulhijjah, sebelum waktu maghrib.
Ya, 18 Zulhijjah, sebelum waktu maghrib, hari Jumaat, sebelum maghrib, maka Sayyidina Osman telah dibunuh. Dia pecah, sebelum dia masuk rumah tu, dia orang bakar dulu. Pintu rumah, dia orang bakar bumbung rumah. Ya, bila dia orang masuk dalam tu, 2 orang masuk dalam tu, seorang tu namanya Rafiqi. Dia ni ambil besi, dia pukul kepala Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tengah duduk baca Quran masa tu. Dan hari tu dia berpuasa. Sayyidina Osman berpuasa, dan hari itu juga dia baca Quran. Ya, dan yang pelik tu, hari itu dia dalam kehidupan dia tak pernah pakai seluar panjang. Dia dalam tu ada satu kain dia pakai, kain, kot luar dia pakai jubah. Nampak ya? Senang dia bergeraklah. Tapi hari dia nak mati itu dia pakai seluar. Nah, dia pakai seluar. Jadi ulama cuba mentafsirkan apa sebab dia pakai seluar ni. Kerana dia nak pelihara aurat dia. Kalau dia tak pakai seluar, mungkin terselak akan nampak. Masa dia bunuh dia kot, ya, mungkin terselak akan nampak aurat dia. Dia pakai seluar, tak nampak aurat lah. Itu tujuan dia pakai seluar. Ya. Dan dia tak bagi siapa pun lindungi dia. Semua suruh balik. Sayyidina Ali pun balik lah. Dia patut. Walau bagaimanapun Sayyidina Ali tunggu juga di luar tu, ya. Jadi bila dia bunuh dia, tak ada siapa boleh yang dia benarkan untuk melindungi dia. Maka dia pertama sekali yang Rafiqi ni, dia telah pukul dengan besi dalam kepala Sayyidina Osman. Kemudian dia tendang Al-Quran. Tendang Al-Quran. Tapi dia tendang Quran tu, masih Quran tu dipegang oleh Sayyidina Osman. Ya, darah pun jatuh litik atas Quran tu, basah Al-Quran tu. Sampai sekarang ada Quran tu di Museum Topkapi Istanbul. Kalau kita pergi Istanbul, ziarah Museum Topkapi, kita boleh jumpa lah Quran tu, ya. 2 muka, separuh pada 2 muka tu adalah bekas Quran, bekas darah Sayyidina Osman. Itulah. Kemudian seorang lagi namanya Sudan. Rafiqi dengan Sudan ni dia rembah dia punya pedang. Bila dia rembah pedang, isteri Numah, nama isteri Sayyidina Osman, dia tahan tangan, putus jari. Ya. Kemudian anak dia 2 orang perempuan datang, 2 anak dia rembah, mati 2. Kemudian dia tetap Sayyidina Osman 3 kali. Ya, 3 kali tetap, matilah. Itu dia punya kezaliman dia lah, yang dia lakukan secara begitu ngeri dan amat zalim, amat sekali zalim dan begitu berat. Itu kita cerita sikitlah dia punya tu, ya. Sebab-sebabnya kerana fitnah. Ya, fitnah yang direka, yang diada-adakan, menyebabkan kemarahan puak yang kita sebut tadi ini, menyebabkan debat tadi ini Khawarij. Khawarij ini orang yang keluar, perkataan kharaja, keluar. Khawarij dia keluar daripada 2 puak. Tak mau Ali pun dia tak mau, Muawiyah pun dia tidak mau. Dia keluar bebas. Dia panggil Khawarij. Boleh faham, ya? Baik. Jadi makanya kata tadi ini kita bacalah, bacaan dulu disebut di sini. Awal mula baginda Osman mau kena bunuh, iaitu datang satu puak daripada orang-orang kutu-kutu pekan negeri Mesir ke negeri Madinah, menuju ke rumah Amirul Mukminin itu hendak dibunuh oleh mereka itu. Maka didapati mereka itu akan pintu rumah baginda ada bertutup dan dijagai orang. Sayyidina Ali jaga dengan 3-4 orang sahabat, ada 6 orang sahabat dijaga, ya. Maka mereka itu pun duduk mengepung orang-orang dan rumah baginda Osman. Dan pada masa itu baginda Ali dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, 2 orang anak Sayyidina Ali, ada menjaga pintu rumah baginda Osman supaya tiada boleh siapa-siapa masuk rumahnya. Bila diketahui baginda Osman radhiyallahu taala anhu akan orang-orang datang mengepung rumahnya hendak membunuhnya, ia pun naik rumahnya pada tingkat di atas. Rumah dia 3 tingkat lah. Dia naik tingkat atas sekali. Osman dia naik tingkat atas dan mengeluarkan kepalanya. Suara kot tingkap lah. Begitu kepala ada tingkap tu. Daripada tingkapnya kepada orang-orang yang mengepung, orang dia kepung keliling rumah tu, dia suruh tingkap nak cakap ni bala tu. Sebagai tersebut dalam hadis yang keluar oleh Abu Isa Tirmizi yang kita baca tadi lah. Anak Abi, dia kata anak Abi Umamah
ibnu Sahli bin Hunayf anna Uthman bin Affan ashrafa yaum ad-dar. Dia kata apa? Dia kata faqala anshudukumullahu ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu, bukan yakhil, titik tu dia tersalah cetak tu. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Sayyidina Uthman kata kat depa. Artinya riwayat daripada seorang daripada tabi'in namanya Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, katanya bahwasanya Amirul Mukminin Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu telah menjenguk ia daripada atas rumah, keluar pada hari kepung, orang-orang akan rumahnya itu supaya memberi nasihat ia akan orang-orang yang datang hendak membunuhnya itu. Katanya, hei sekalian kamu yang datang kepada aku ni, wahai perhimpunan, aku mau tanya sekalian kamu dengan sumpah nama Allah Subhanahu wa taala, tidakkah sekalian kamu ketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ia la yahillu mri'in, tidaklah halal darah seseorang muslim itu ditumpahkan ke bumi melainkan dengan salah satu daripada tiga sebab. Itulah yang kita sebut pada awal tadi, Islam melarang bunuh, tak boleh bunuh orang, tak boleh melukakan orang, Nanti kita besok di atas jambatan As-Sirat Al-Mustaqim, kita dah sebut mungkin pada kuliah kita dulu, di mana kita akan berjalan di atas jambatan tu. Semua orang kena jalan, tak ada pengecualian, tak ada pengecualian. Semua orang kena jalan. Nabi nanti naik jalan tu mula-mula. Nabi akan naik jambatan tu mula-mula, Di atas jambatan tu dia ada 7 stesen, Sab'atul Muqantarah dia kata, 7 stesen. Stesen mula dia tanya pasal syahadah. Stesen yang kedua, qantarah yang kedua dia tanya pasal solat. Qantarah yang ketiga dia tanya pasal zakat. Qantarah yang keempat dia tanya pasal puasa. Qantarah yang kelima dia tanya pasal haji. Qantarah yang keenam dia tanya pasal mandi junub. Tu dia. Besar mandi junub tu lah. Tapi kena tanya atas jambatan tu lah. Dan qantarah yang akhir yang ketujuh dia tanya pasal darah. Adakah kamu pernah melukakan orang? Besar Pernah ke tidak? Aku kita sepak orang ke berdarah, dia kira. Apa-apa pula yang boleh mengakibatkan berlakunya pendarahan sebagainya, maka kita akan disoal tanya. Pasal apa hang bunuh? Pasal apa hang sepak dia berdarah? Pasal apa hang pukul dia keluar darah? Nampak? Tu kita takut. Bila orang nak bergaduh dengan kita tu, kita surrender lah. Kita beralah tak apa. Jangan tunjuk cengih kita lah. Kalau kita menang pun kita dapat hadiah. Kalau menang dia bagi 100,000 tak apa. Betul tak? Tidak. Takut-takutnya kita masuk hospital, kita pula kena keluar 100,000. Apa nak berubat? Nampak? Maka tu kalau orang nak bergaduh dengan kita tu, kita surrender lah. So, saya fikir apalah kita merendah tak apa, itu tawaduk namanya. Sebab apa tuan-tuan? Ini kita kena faham ni. Kadang-kadang tu kita bergaduh ni, kita tak terasa. Allah sebut dalam Quran kisah Nabi Musa Kisah Nabi Musa. Nabi Musa apabila dia turun keluar daripada istana Firaun pasal dia dicadang nak jadi raja. Bapa dia Firaun, Ramses yang kedua. Ramses yang kedua cadang Musa ni jadi raja Firaun lah. Dan Ramses yang kedua ni ada anak. Anak tu muda umur 19. Masa tu ketika Musa tu umur dia baru 11 tahun. Jadi dia tak lantiklah anak 11 tahun tu, muda sangat. Dia nak pergi kat Musa lah. Jadi maka tu Musa kata sebelum dia jadi raja nak kena tengok lah dulu rakyat jelata ni turun pergi tengok Ustaz. Sebenarnya dia tak pernah turun istana. Musa anak manja lah, dia kawal sungguh. Jadi Musa pun turun pergi tengok rakyat jelata. Baru nampak banyak rakyat-rakyat jelata daripada orang-orang yang kata orang Bani Israel yang menjadi hamba abdi yang betul-betul didera dan diazab. Baru dia nampak. Oh lagu ni dia kata. Dia tak tahu selama ni ada berlaku
begitu kezaliman kepada Bani Israel. Itu ya, mereka semua jadi hamba kepada Firaun. Ya. Jadi bila dia jalan tadi ni, nampak dua orang berkelahi. Seorang bangsa Mesir Qibti, seorang Israel. Yang Israel ni dengan Qibti ni, orang Qibti ni, Israel ni nama dia Samiri. Israel nama dia Samiri, ada sebut dalam Quran, dalam surah Taha ada sebut Samiri ya. Jadi Samiri ni panggil Musa. Musa ni, dia kata tengok Qibti ni biadab. Dia cuba menzalimi aku, dia cuba nak pukul aku. Musa sepak Qibti tu mati. Itu dia. Tu dia. Tu ada ayat tu lah, ayat di situ tuan-tuan. Mengikut Syekh Ahmad Ali Al-Buni dalam Syamsul Ma'arif, dia kata kita amal ayat tu, kita baca ayat tu, kita pukul orang mati. Dia kata baik. Apa jangan minta ayat tu, Ustaz tak bagi. Tu kita kena beralah. Bila kita ada ayat tu, kita amal ayat tu, kita takut nak pukul orang. Dan kita pun tak mau bergaduh. Pasal bila kita bergaduh, kita pun nanti lepas tangan tak? Dalam lepas tangan tu, katalah pergi sepak dia, mati dia, jenuh kita pergi tali gantung, tak pasal-pasal, nampak tak? Maka tu kita cubalah bersabar. Biarlah hang nak kata apa, hang katalah, hang nak tunjuk garang, hang nak tunjuk kuat, hang berpikir hang lah. Kenapa? Aku beralah. Bila beralah ni bukan artinya kita penakut. Nampak ya? Kerana kita tak mau jadi akibat dia. Jadilah seorang-seorang kita mengelak pun, mengelak, kok tangan kita pikul dah sikit kata dah ni, mati dia tu, jenuh kita. Ini kita kena ada fikir macam tu lah. Maka tu apa yang kita sebut tadilah, itu sebagai contoh lah ya. Baik. Jadi Firaun ni, apa ni, balik kepada cerita Sayyidina Osman ni, Osman tanya kat dia lah. Ya, kenapa kamu nak bunuh aku? Tidakkah kamu dengar Rasulullah SAW telah bersabda, ya? Tidak dihalalkan darah seorang Muslim melainkan ada 3 sebab. 3 sebab. Kita kata 3 sebab lah disebut di sini ya. Tidak dihalalkan 3 sebab. Ya, baik. Jadi kata tadi ini, ya, tak mana kita baca baik. Ya. Menumpahkan darah. Yang pertama tadi ini, yang pertama sekali menumpahkan darah muslimin ke bumi dengan sebab berpukul-pukul dan berbunuh-bunuhan, bertikam dan sebagainya, itu haram dengan dalil hadis yang tersebut dalam masalah 3 di atas ini, melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab lah. Yang pertama dia tadi zinan ba'da ihsanin. Yang pertama zinan ba'da ihsanin, artinya berzinah dengan sengaja kemudian daripada sudah kahwin. Sengaja lah. Tak sengaja ni lain. Jamai satu hari gelap habis kampung Perlis, tak ada lampu. Contoh, minta maaf lah. Gelap gelemat, tak ada lampu. Kita pun balik masjid, serbu masuk rumah orang lain. Tahu lah. Itu dia. Serbu masuk orang lain, dia biasalah. Terus kita pun pergi tidur. Nampak tak lah? Mungkin rumah tu macam kita lah, kot sama macam rumah kita kot, kita tak perasan lah. Ada perempuan dalam rumah tu pun kita tak tahu, kata yang tu bukan mahram kita, bukan mahram dia. Kita tak tahu, kita silap rumah. Berlakulah perhubungan. Nampak tak? Dalam gelap gelemat tu. Nampak tak? Cerah tak ni, TNB buka balik lampu, Allah, silap. Nampak tak? Nampak tu? Aku tengok bola piah, jangan marah ni kalau sama piah lah. Ya, tidak. Ya. Tak gitu ke? Rupa-rupanya bukan piah. Tidak dah. Timun. Namahan udara timun. Silap. Makna kata macam mana berhubungan tu? Boleh dipanggil sebagai zina, dia kata. Dia panggil wati syubhat dalam hukum fiqh. Hukum fiqh panggil, tak panggil zina tau. Dia panggil wati syubhat. Wati syubhat. Tak apalah perempuan tu mengandung, biar-biar lah, tak salah. Sehingga dia melahirkan anak. Anak tu boleh dibinkan kepada si dongo yang tadi lah. yang salah rumah. Boleh bin kat dia lah. Dan budak tu kena serang kepada laki-laki, tak boleh serang kepada perempuan. Nampak tak? Perempuan tu tak boleh belah budak tu, dia kena serang laki-laki tu lah. Jadi anak tu baginya adalah anak wati syubhat, bin dia halal, sah. Nampak tak? Tak ada masalah. Dan tidak boleh ambil tindak, tak ada hukum apa-apa lah. Dan mahkamah syariah tak ada hukum.
Taklah penjara ke denda, tak ada lah. Itu dia lah. Dan tak salah TMB pun. Sekali lah, boleh faham lah. Itu hukum fiqah. Baik. Maka tu dia ketua di sini, dia sebut di sini ya. Iaitu zinah tadi ini berzinah dengan sengaja. Kemudian daripada sudah kahwin, yakni apabila sudah seorang lelaki berkahwin dengan akad yang sahih, maka pergi ia memasukkan hasyafah zakarnya kepada perempuan yang bukan isterinya, maka ia bernama zinah namanya, dan harus pada syarat menumpahkan darah seorang muhsan, bukan muhsin, muhsan yang berzina itu direjam, yakni diujani dengan batu sampai mati. Pertama kita boleh rejam satu orang lelaki perempuan, dia panggil zina muhsan dalam fiqh. Fiqh kata zina muhsan. Zina muhsan ni maknanya depa ni telah berumah tangga. Berumah tangga secara nikah, bukan berumah tangga, bukan depa ni sudah pernah berkahwin lah, bukan berumah tangga berkahwin. Laki-laki pun pernah berkahwin, perempuan pun pernah berkahwin. Kahwin mengikut syarak lah. Kalau depa pernah berzina tu tak kira. Nampak tak? Kalau perempuan sundan tu dia tak pernah menikah. Dia melakukan persundalan tu berapa puluh kali ya. Perempuan tu masih dikira bukan muhsan. Nampak? Kalau berlaku zina dia perempuan sundai tu, maka dia hanya di rotan sebanyak 100 rotan. Takat tu ya. Dan dibuang daerah setahun. Setahun kena buang daerah. Tak boleh duduk di Pulau Pinang, kena duduk di Kedah. Tidaklah. Tu cerita dia, ataupun di mana-mana negeri lain pada Pulau Pinang lah. Setahun ya, lepas setahun baru boleh balik mari. Itu hukum dia. Dalam Islam lah dipanggil zinah ghairu muhsan. Tapi ni zinah muhsan dia panggil. Zinah muhsan ni di mana dia sudah pernah berkahwin secara hukum kahwin yang sah lah. Kalau dia berzina tak kira lagi, walaupun hilang darah dah, itu tak dikira sebagai mana perempuan yang berkahwin, sebab dia tidak melakukan perhubungan tidak melakukan akad yang sah. Jadi akad tu menghalalkan. Perbuatan zina dengan bersetubuh ni sama, betul tak? Sama kan? Maaf ni, berzinah dengan bersetubuh ni sama lah. Kerja dia lagu tu kan? Sama juga dia kerja dia, betul tak? Tapi satu dihalal, satu diharam. Yang dihalal tu kerana dia akad nikah. Akad itu menghalalkan, nampak tak? Perhubungan suami isteri. Itu dia. Faham ya? Dengan akad nikah yang sah menghalalkan suami isteri. Jadi mereka ni sudah pernah berkahwin, maka dia kena direjam sampai mati. Batu-batu besar hujung jari batu-batu kerikil yang kita lontak di Jamarat. Kita kerja haji, kita lontak di Mina, batu besar-besar tu, bukan besar ni. Dia kena batu besar hujung jari lah. Lambat lah mati. Tapi dia mati cepat kerana dia ditanam. Nampak tak? Dia tak dapat oksigen. Cepat mati ya. Syarat suruh tanam sampai ke pangkal leher. Jadi badan dia tak kena tanah, tak kena batu lah. Hanya baling kena muka. Nampak tak? Pertama dia akan hilang darah. Bila kita baling banyak batu tu dia akan hilang darah. Yang mati tu kena hilang darah. Nampak tak? Bila kita tanam, darah akan naik ke atas. Nampak tak? Automatik bila kita tanam satu orang tu, darah dia daripada kaki akan naik kepala. Itu kelebihan dia. Pasal tu nak rejam tu kena tanam. Awal dah Islam dah tok siap dah. Nampak ya? Bukan tak ada pasal ya. Dan bila dia keluar darah banyak, duk baling semua pakat duk baling semua. Boleh baling banyak mana pun boleh. Kita nak baling secekak, 2 cekak pun boleh ya. Bila darah dia keluar banyak, dia akan cepat mati. Kedua, dia akan hilang oksigennya sebab badan dia telah dikambuh, maka tidak ada oksigen. Habis. Cepat mati ya. Dia akan cepat mati dan dia punya azab, dia akan terasa pedih itu. Pedih itu dia akan terasa begitu menyengat sangat. Itu dia. Kalau baling besar tu batu, ada juga Khalid bin Walid. Ya. Dia marah sangat kepada perempuan kena rejam, dia ambil batu besar tu dia baling. Bersembok kepala kawan tu. Tapi Nabi tak marah, Nabi kata, ya Khalid, itu adalah satu, kita kalau nak bunuh apa-apa pun dengan ihsan, Nabi kata. Nampak? Kena ada ihsan. Kita nak sembelih ayam, nak sembelih kambing kan. Kambing tu kita kena tambat dia nak pegang. Ni seekor lembu nak korban, 10 orang naik atas lembu tu. Nampak? Sampai tenggelam tak nampak lembu. Sampai orang nak sembelih mencari tengkok tak jumpa, cari leher tak jumpa.
ini zalim, ini tak betul ini. Bukan dapat pahala korban, dapat dosa. Ya, itu kaedah kita tak faham. Kata Nabi, bila kamu nak bunuh satu binatang, kamu nak sembelih satu binatang, hendaklah dilakukan dengan ihsan. Sama juga kita nak hukum kisah, hukum rejam ni dengan ihsan, Nabi kata. Itu faham Baik, sambung. Habis. Kemudian kata musannif lagi, ya. Yang kedua, awir tidadin ba'da Islam. Awir tidadin ba'da Islam ataupun murtad kemudian daripada Islam. Kedua murtad. Orang ni dah murtad, suruh dia bertaubat, nampak tak? Dalam masa 3 hari. Bukan kita pergi rejam, pergi bunuh terus. Bila dia murtad tu bukan kita boleh persembelih dah, tak boleh. Kita kena bagi 3 hari dah. Suruh dia taubat, nampak tak? Ya. Kalau dia bersedia taubat dalam 3 hari, dia mengucap balik, kemudian dia bertaubat, kita tak sembelih dah. Nampak tak? Lepas 3 hari, dia masih lagi kekal dalam murtad dia, barulah dia disembelih. Nampak tak? Boleh sembelih. Itu dia punya hukum. Dia kata tadi ini habis. Dia punya ibadat semua hilang, hapus, kecuali haji. Ibadat dia buat sejak dia Islam tu sampai dia murtad tu, habis semua ibadat dia padam. Nampak tak? Kalau dia balik kepada Islam, dia kena qada balik sembahyang dia, puasa dia, nampak? Tapi satu dia tak payah. Dia tak batal, dia punya haji tak batal. Dia tak payah buat haji. Nampak? Haji dia sah, masih diterima lagi. Yang 4 tadi ni tak pakai. Sembahyang kena qada. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pula, haji itu batal, yang lain tak batal. Terbalik pula, nampak? Hanafi ya. Mazhab Hanafi, bila dia murtad, dia punya haji batal. Dia punya sembahyang tak hilang. Puasa tak hilang, zakat tak hilang. Dia tak payah qada. Nampak? Itu mazhab Hanafi. Tengok, dua ulama besar, dia punya pandangan yang sangat berbeza. Nampak tak? Tu walaupun Imam Syafi'i dia pernah berguru dengan ulama Syafi'i, ulama Hanafi, tapi dia masih ada pegangan dia sendiri. Nampak ya? Dia pula kata haji saja tak batal, yang lain batal. Hanafi pula kata haji dia batal, yang lain tak batal. Ini bab hukum fiqah lah. Bab hukum fiqah. Baik, sambung lagi. Jadi orang ni murtad lah yang kedua. Kedua yang boleh bunuh dia kerana dia murtad. Berdua. Nombor 3. Ya. Maka dia kata musannif, Islam yang baru dibunuh itu, Islam yang harus dibunuh iaitu orang Islam yang jadi murtad. Maka diketahui murtadnya dengan beberapa jalan, iaitu adakannya dengan niat kufur. Nampak tak? Ya. Niat kufur. Ni kadang-kadang kita tak sedap cakap aku sumpah apa yang aku cakap ni betul. Kalau aku cakap ni salah, aku kapiak hari ni. Itu dia, kapiak dan. Jangan buat pasal lah. Kadang-kadang dia nak kukuh sangat dia punya kebenaran tu, kan, sampai dia kata, aku sumpah wallah aku tak buat. Katalah apa-apa dah. Sumpah wallah memang aku tak buat. Kalau betul, kalau aku buat salah, aku murtad, aku kufur hari ni. Itu dia. Hukum dah, dia dah murtad, kena mengucap balik. Jangan kita suruh dia mengucap, dan hang mengucap dah. Nampak? Macam tu. Macam kita kata ke orang, aku kata hang lembu, hang marah. Tapi kata dah kan. Dah kata dia tu lembu kan. Hang ni aku tak kata bodoh, hang tak bodoh. Tapi kalau kata hang bodoh, hang marah. Nampak tak? Tapi sebenarnya dia kata dah. Dia kata dia bodoh, hang tak kata aku bodoh, hang tak? Pasal dia kata kalau aku kata hang bodoh, memang hang marah. Dia tak? Itu kerja al-mantuqul mafhumul mukhalafah dalam bab usul fiqh dari segi bahasa lah. Itu ada bab dia kata al-mantuqul mafhumul mukhalafah, dia kata. Makna kata perkara itu walaupun dia tak ucap sebagai satu pengakuan, tapi dia sudah mengatakan itu boleh jadi pengakuan, maka dia dikira satu pengakuan. Macam ni lah. Nampak? Kalau aku buat, aku murtad, aku kafir ke hari ni? Itu dia. Aku memang aku tak buat. Itu dia. Nak bagi orang percaya lah kat dia tu, kata dia betul tapi sebenarnya dah kita jangan kata apa dah, ni hang terus mengucap tadi. Pasal faham kata hang kafir, nampak? Makna kata dia sudah mengandaikan satu perkara yang diharuskan baginya, dia boleh jadi kafir. Nampak? Dan dia redha boleh jadi kafir. Ini boleh faham tuan-tuan jangan cakap salah tau jangan duk kata begitu tu dia. Tak gitu ke? Jadi kita kena ingat. Jadi makanya dia kata tadi ini murtad bukan niat kufur.
Atau dengan perbuatan yang mengkufurkan. Apa-apa perbuatan mengkufurkan? Sebab jadi murtad ni kerana 3 sebab. Pertama, akidah, i'tikad. Kedua, dia punya perbuatan. Ketiga, perkataan. Tiga ni boleh menjebak seseorang itu jadi murtad lah. Pertama, dia punya niat. Niat dia. Dia ada niat dalam hati dia. Dia melihat satu kecacatan pada Islam. Dan dia terima sebagai hanya sekadar lintasan saja tu kita tak pakai lah kan. Tak pakai lah. Dia sudah terima sebagai suatu keyakinan. Dia ingat selama ni aku duk kena tipu lah. Memang aku tak percaya sama sekali adanya azab kubur. Katalah. Ni dalam ni kata. Nampak ya? Aku tak percaya sama sekali bahawa adanya azab kubur. Bagi dia tidak ada azab kubur. Dia kata lagu tu, dia ingat lagu tu, dia niat lagu tu dan dia yakin murtad. Masa tu juga kacau tu. Ya. Kedua dia bercakap macam tadi dia bercakap tadi, ya. Bercakap. Yang ketiga perbuatan. Perbuatan ya. Itu dia. Ada satu tokong Hindu lah di satu kampung lah di sebelah selatan ni cerita ni. Ni kes baru ni ya. Di mana tu imam tu hadir sama dengan perasmian tokoh Hindu. Tu imam. Dia panggil tu imam. Suruh pergi apa nama? Merai lah, mailah kat tokoh kami nak buka. Dia pun pergi lah. Ya. Tu, macam mana hukum dia? Apa kita nak kata? Ya. Jadi maknanya pada dasarnya dia meraikan. Merai tadi ini telah terkeluar daripada Islam. Tak boleh Tak boleh Tapi perkara ni umum kalau di Oman Oman ni perniagaan ekonominya hampir 80% dikuasai oleh orang-orang India, Hindu. Bukan Muslim ya. Hampir 80% perniagaan di Oman. Ni bukan saya dengar, saya pergi sendiri ni tengok, dengar cakap depa ya, dan ada dalam YouTube pun kita boleh jumpa lah ya. Jadi maknanya dia pergi di sana, dia parai tiap-tiap kali nak buka toko hidup sebab ekonomi orang India pegang. So raja sendiri kena hadir, dia panggil raja merasmi tu kemudian jamu dengan daun pisang. Nampak tak? Banyak sekali di Oman. Tu macam mana kita nak kata hukum apa tu ya. Di sini dapat masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan dia juga dikira sebagai murtad. Meraikan agama lain ya, itu. Dan ada yang mengatakan atas sebab-sebab, bukan meraikan atas sebab-sebab kerana masyarakat tasamuh, dia panggil tasamuh. Boleh bekerjasama dan sebagainya. Itu masalah khilaf para ulama lah yang layak untuk berhujah perkara ini lah. Kita jangan putus hukum. Kita yang tidak ada ilmu, kita tak boleh putus hukum. Melainkan kita serah kepada pihak yang berwajar, mufti dan sebagainya, majlis fatwa ke, dia lah boleh menentukan. Jadi yang berlaku sekarang saya sebut tadi ni di satu kampung lah, ada tokoh Hindu panggil tu imam pirai, bukan rasmi, pirai. Jadi macam mana? Jadi orang kampung tak setuju lah ya, dan termasuk dengan pihak majlis agama sendiri pun ada menegur lah imam tu kan. Jadi apa dia punya hukum kita serah pada Allah. Yang kita tak tahu baik, sambung. Itu juga murtad ya, atau dengan perbuatan yang mengkufurkan atau dengan perkataan yang mengkufurkan. Sama ada dikatakan dengan kerana kata tersenda gurau dan ejek-ejek, atau dikatakan dengan i'tikad, atau dikatakan dengan kerana degil dan keras kepala. Nampak? Betul lah. Tak betul ya. Kalau seorang suami lah, seorang lelaki yang sudah bertaraf suami, nampak dia pergi mana-mana ke begitu begini ya, adalah kot orang ni orang duk melawak kan melawak duk pegu dengan pegu ni orang dia. Contohlah kita kata tadi kan, dia kata aku bachelor, aku seorang, tak ada siapa. Tapi yang ni tak murtad, ini bukan hukum murtad. Hukum telah tercerai lah isteri dia. Nampak? Tu kacau tu. Kalau dia cakap macam tu kan. Tu contoh antaranya lah ya. Aku ni bachelor, seorang ya. Aku tak ada siapa, aku seorang. Nampak? Tu dia. Mana kata aku single. Makna kata dia tak ada isteri lah, tak ada kahwin. Dengan isteri, dengan sendirinya, isterinya telah
tertalak. Ini satu perkara yang kita kena faham ya. Kita kena ingat betul-betul nak cakap betul ya. Walaupun melawak. Sebab Nabi kata ada 3 perkara. Kalau sirih pun jadi, melawak pun jadi. Pertama, merdekakan hamba. Sirih pun jadi, melawak pun jadi. Kedua, kahwin. Nampak? Seorang wali kata kepada seorang lelaki, aku kahwinkan anak aku sekian-sekian orang dengan hang. Nampak? Dia pun terima. Nampak? Aku terima. Pakai jadi. Kena pergi data berjawab gambar. Nampak tak? Aku melawak ya, aku orang betul. Nampak? Tak boleh. Walaupun dia melawak ya. Ini 2. Itu nak ya. Yang ketiga, kita langsai hutang. Nampak tak? Ya, kita menghalalkan hutang, kita melawak. Aku melawak dengan hang tau, bukan sira. Kena bayar hutang aku juga. Tak boleh. Aku dengan ini menghalalkan hutang aku semua kat hang. Nampak tak? Itu pun terkejut. Betul ke ni? Aku melawak. Jadi, tak payah bayar hutang. Melawak tu bagus ya. Melawak tu kemai lah kita tapi jangan 3 perkara ni Nabi kata dalam hukum fiqh kata kalau kita serius pun jadi, kita melawak pun jadi. Ingatlah. Baik, sikit lagi kita ambil di sini. Baik, sambung. Maka tidak dibunuh, dia kata, orang murtad itu melainkan kemudian daripada ditaubatkan. Dan kata setengah ulama, wajib ditaubatkan dahulu daripada kemudian dibunuh. Nampak? Lihat masalah ini dalam bab bicara hukum orang murtad dalam juzuk yang ke-10 bagi kitab ni. Ada dalam juzuk yang ke-10 kitab ni ada sebut. Yang ketiga, yang ketiga, aw qatala nafsan bighairi haqqin faqutila bih, ataupun membunuh ia dengan seorang dengan ketiadaan sabar, maka dibunuh pula dengan sebabnya. Bunuh orang dengan sengaja lah tak boleh. Macam tadilah ya, kadang-kadang kita hanya sepak ya, rupanya mati. Itu serah pada mahkamah lah macam mana nak hukum kawan ni ya. Nak kena gantung ke dengan seumur hidup ke, atau bagai-bagailah. Membunuh orang dengan ketiadaan sebenar itu tidak harus sekali dengan dalil hadis yang tersebut dalam masalah 5 itu, dan kena bunuh pula orang yang membunuh itu sebagai dalam beberapa masalahnya yang tersebut dalam abwabud diyah. Abwabud diyah ni kita bayar dia ya. Kalau kita bunuh satu orang dengan tak sengaja lah. Ini masalah memburu binatang. Dia nak tembak kijang, pergi tembak orang. Dia tak tahu kata yang tu orang. Duk bergerak dalam rumpun-rumpun pokok tu Duk ingat kata kijang, kawan tembak rupanya kawan dia. Orang ni tidak dikena kesas, dia tak kena pancung ya. Dia disuruh bayar diah. Diah ni umumnya dulu ni 100 ekor unta lah ya, kena bayar 100 ekor unta denda begitulah. Di Mekah ada jadilah macam tu. Ada satu tahun tu anak satu orang Arab dibunuh seorang anak orang Indonesia, pekerja Indonesia ya. Anak Arab ni gelai dengan orang Indonesia ni, dia bunuh Indonesia ni. Nampak tak? Tidak yang tu memang dia bunuh dengan sengaja, hukum kena pancung nampak tak? Tapi bapak budak ni pergi jumpa lah bapak budak ni, bapak yang kena bunuh ni Indonesia ni. Lagu ni lah dia kata, anak hang dah mati dah, anak aku jangan pula bagi anak aku pula mati. Dia kata satu nyawa dah mati sudah, jangan bunuh 2 nyawa. Lagu ni lah aku bayar dia dekat hang boleh maaf ke tidak? Nampak tak? Hang maafkan aku akan bayar dekat hang ya, 2 juta rial. Dia ni dengar 2 juta, terbeliak mata-mata. Nampak tak? Tak dibunuh lah, tak dibunuh. Dia kata aku bagi hang 2 juta, hang tak payah kerja lagi, hang balik pergi duduk Indonesia, hang buat rumah, hang simpan duit dalam bank, hang dia dapat duit. Daripada hang rugi, dan ni hang tak dapat apa-apa. Kalau bunuh anak aku, sebelah anak aku, dia kata hang tak dapat apa. Hang macam tu juga, anak hang kan boleh main balik. Tidak. Sebab tu Islam ada juga dia kira begitulah. Boleh kita maafkan kalau kita bunuh satu orang. Kalau pihak waris dia sendiri memaafkan kita, terlepas. Tak kenalah hukum pancung tu ya. Begitu keadaan dia. Ya. Kita jamin satu orang pun serupa. Abu Zar Al-Ghifar, dia jamin satu orang yang kena pancung. Orang tu nak kena pancung dah. Mahkamah jatuh hukum ya. Hakim Suraij
Masa itu telah dijatuhkan hukum, kamu akan dipancung. Dia merayu, dia kata lagu ni lah, Tuan Hakim yang arif, dan saya ada anak bini, bagi saya peluang pergi tengok anak bini Ustaz. Ada perkara saya nak wasiat kat mereka, saya mai balik. Jurat kata kalau ke lepas hang ni pakai terus hang tak mai no. Tu betul dah. Tak apalah. Aku boleh bagi hang gelap tapi ada siapa boleh jamin? Jamin. Maknanya kata kalau dia tak mai orang tu kena sembelih. Tu dah. Aku boleh lepas kamu tapi ada siapa yang boleh jamin? Kalau kamu tak hadir nanti, orang yang kamu jamin tu, yang jamin kamu tu akan kami kesah saja. Nampak? Abu Zar saya jamin, dia kata. Kalau dia tak balik, sembelih saya. Itu dia. Lepas itu balik. Nampak? Waktu jatuh hukum tu panggil lah. Sampai Zuhur tak balik. Dia bertunggu. Mai Asar tak balik. Dekat-dekat Maghrib baru nampak. Semua duduk tengok muka Abu Zar. Habislah kepala hang ni. Tu nak. Semua orang duduk perhati. Rupanya dekat-dekat Maghrib nampak orang duduk lari pada jauh. Sebelum matahari jatuh, syarat dia sebelum matahari jatuh kena sampai. Dia pun lari, pakat turun sampai masuk mahkamah. Penat-penat begitu. Dia kata dia kata Abu Zar, terima kasihlah hang tolong jamin aku dan aku sampai hari ni. Nampak tak? Hukum dia tak jatuh hukum. Nampak? Kamu dibebaskan. Kenapa? Wahai orang yang bersalah, kamu memang bersalah tapi kamu telah menyelamatkan satu nyawa. Siapa ada Abu Zar? Kalau kamu tak balik, dia kena sembelih. Dia tak? Kamu telah menyelamat dia, maka tidak ada hukum kesah. Dua-dua lepas. Nampak tu cantik. Islam. Cantik kan? Sampai tahap tu lah. Dia boleh ada dia. Dia kata bab Islam ni ada dia. Dia bagi laluan untuk memberi maaf. Ya. Boleh kita lihat dalam Abu Diyat pada juzuk yang ke-10 bagi kitab ini. Ya. Kemudian 3 perkara itulah yang dikhabarkan oleh Baginda Osman kepada orang yang mau membunuhnya dan berkata lagi, adapun aku, apakah sebabnya sekarang kamu mau bunuh aku? Fa wallahi, dia kata, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyati wala fil Islam. Dia kata maka demi Allah tiada aku berzina sekali pun dalam masa jahiliah. Itu dia, aku tak pernah berzina. Walaupun dalam masa jahiliah dulu pun aku tak pernah berzina, dan sebelum aku masuk Islam, dan tiada pula pernah aku berzina dalam masa aku dalam Islam. Maknanya aku tak pernah berzina. Sebelum Islam pun aku tak berzina, dah jadi Islam pun aku tak berzina. Jadi apa tak ada jalan nak bunuh aku. Kemudian Osman tidak pernah berzina dengan dalil akuannya seperti dalam sepotong hadis ini. Masalah 6, sama ada ia dalam masa sebelum Islam atau kemudian daripada Islam. Kemudian berkata-kata lagi dia kata pula tadi, dia sambung lagi, wala irtadattu mundu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sekali-kali pernah aku kembali kepada agama kafir semenjak aku telah mengaku Islam akan Rasulullah. Utsman ni antara seorang sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Dia masuk Islam sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Yang sudah Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah jadi Islam. Maka itu dia tak pernah murtad. Dah jadi Islam, murtad pula tak pernah. Maintain dia punya Islam, dia punya iman syahadah, dia memang sentiasa dalam keadaan masih lagi diakui lah. Baik. Utsman bin Affan tidak pernah ia murtad kemudian daripada Islamnya, yakni tidak pernah ia menyalahi i'tikadnya dan menukar-nukar lagi daripada i'tikad muslimin. Dan tidak pernah ia menuturkan apa perkataan yang memberi kafir dirinya. Dan tidak pernah pula ia melakukan apa kelakuan yang membawa dirinya jadi kafir. Bahkan beriktikad ia selama-lamanya sebagai i'tikad yang berkekalan ia dalam Islam, dan berkata apa perkataan yang mengekal akan dia dalam Islam, dan berlaku dengan kelakuan yang mengekalkan dia dalam agama Islam. Itu kita kena jagalah syahadah syahadah kita kena jaga supaya jangan sampai terbatal. Kadang-kadang kita tak sedar kita punya amalan sudah batal, Islam kita telah telah pun jadi kafir. Ini di antara perkara yang kita kena halusi. Wajiblah kita mengetahui, mengenal perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Boleh. Baik. Sambung lagi. Utsman bin Affan tidak pernah membunuh orang Islam dengan tiada jalan sebenarnya, yakni tiada yang membunuh orang dengan sendirinya akan orang Islam dengan yang lain daripada 3 sebab yang tersebut dalam hadis ini, dan tiada pula
dihukumkannya orang dengan hukum bunuh, melainkan dengan sebab 3 yang harus oleh syarak tadi, ya. Dia tak pernah bunuh orang. Osman tak pernah bunuh orang, ya. Dan tidak ada riwayat menyebut kata dia bunuh orang. Walaupun dia ikut peperangan, ya. Dan peperangan, walaupun dia ikut peperangan, dia tak ada sebut lagi lah kata Sayyidina Osman ni ada membunuh orang, tak ada lagi, ya. Osman bin Affan mati kena bunuh dengan zalim, iaitu sesungguhnya pun baginda Osman bermacam-macam nasihat kepada orang-orang yang mengepungnya, ya, tidak juga mau lembut hati mereka itu, ya, ya, sampai dinaikkan mereka itu akan rumah-rumah jiran sebelah Sayyidina Osman. Maka yang terbuka pintunya terus naik ke atas sutuh ni, sutuhnya, loteng, dia punya atas, pergi melompat sutuh rumah bumbung lah Sayyidina Osman, hingga dapat mereka itu masuk membunuh Osman dan beberapa orang yang bersama-samanya, dan jadilah mati Sayyidina Osman itu dengan zalim. Ya, semuanya itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan isyaratnya sebelum wafatnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Pernah Osman mimpi, dah mangkat Rasulullah dalam madah, Sayyidina Osman dia pernah mimpi lah. Dia pernah mimpi, dia beritahu ke anak dia, semalam aku bermimpi Rasulullah, Abu Bakar dan Osman, Umar. Rasulullah kata kat dia, bersabarlah kamu wahai Osman, kamu berbuka puasalah dengan kami di syurga. Itu dia. Buka puasa. Kamu berbuka puasalah dengan kami dalam syurga. Itu isyarat kata dia nak mati. Nampak? Dan pernah satu ketika Rasulullah duduk dalam sahabat macam ni, ramai pun ni, Sayyidina Osman lalu. Nampak tak? Rasulullah kata, orang ini Nabi tak tunjuk dah orang ini akan dibunuh. Nampak tak? Satu ketika nanti dia akan menghadapi kezaliman, dia akan dibunuh dengan zalim, ya. Dah abang awal lah, Nabi abang awal, ya. Kemudian Osman pun duduk, Nabi tengok muka Osman. Isyarat itulah, ya. Nabi tak kata kamu. Tak gitu, ya. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah ada tunjuk pada sahabat-sahabat dia. Contohnya antaranya Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir seorang juga. Osman pun pernah, Sayyidina Umar pun Rasulullah pernah sebut, dan juga kepada anak cucunya Husain. Dia bangun malam, Rasulullah bangun malam, jari dia ada darah. Dan ada pasiak. Tapak tangan Nabi itu ada pasiak, ada darah. Dia kata, anak aku tu Sayyidina Husain lah. Ya, anak aku ni akan mati darah. Betul, ya? Sayyidina Husain mati di Karbala. Ya, di Karbala dalam keadaan dia menunggang bersama dengan 30 orang pengiring dia telah dibunuh dengan kejam dan disembelih kepala dia. Ini isyarat yang Nabi pernah sebut awal, kepada para sahabat dia. Itulah di antaranya, tuan-tuan dan puan. Setakat itulah insya-Allah kita akan lihat sebahagian lagi hadis yang berikutnya, iaitu hadis pada muka surat surat 6, ya. Akan datang, kita akan sambung kitab ni. Mungkin sekali lagi kita dapat baca kitab, ya, insya-Allah. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.